Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Dialog 3 Penjuru. Kita cerita pasal beras lagi malam ini. Bagaimanakah solusinya akan ada dan juga dijalankan dan menjawab persoalan rakyat teramai di bawah. Umum mengetahui bahawa pada bulan Ogos lalu, ini dikongsikan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bahawa dunia mengalami ataupun mencatatkan harga beras yang tertinggi sekali, lebih dalam tempoh 15 tahun. Itu di perspektif dunia. Tetapi di Malaysia juga kita tidak kurang terhambat dengan isu ini, dan itu masih lagi kita bincangkan bagaimanakah beratur panjang, bagaimanakah individu-individu tertentu memberikan derma, dan juga ada juga ahli politik yang terjah. Isu mengenai security makanan ini bukan isu baru. Ini isu lama. Jadi ini yang kami nak gabungkan dalam Dialog 3 Penjuru pada malam ini. Saya cukup berbesar hati ada 3 orang panelis yang bersama dengan kami dalam Dialog 3 Penjuru pada hari ini, iaitu Profesor Datin Paduka Dr. Fatimah Muhammad Arsyad, merupakan ahli Majlis Perundingan Pertanian Negara, juga merupakan fellow perunding dan pemegang kursi Keterjaminan Makanan Institut Pertahanan Tropika dan Sekuriti Makanan daripada UPM. Terima kasih berbesar hati kerana Prof bersama kami pada malam ini. Dr. Akmal Saleh, Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Melaka, juga bersama dengan kami. Kita nak cerita pasal terjahan beliau. Dan juga YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Ahli Parlimen MUA, turut bersama kami dalam Dialog 3 Penjuru pada malam ini. Dr. Akmal, YB Syed Saddiq, kita dengar dulu. Saya bagi laluan, ladies first. Saya bagi laluan kepada Profesor Datin Paduka untuk bercerita isu beras yang kita hadapi ini sudah pun Prof tulis sejak bertahun-tahun lalu. Mekanisme, cadangan dan juga membayangkan situasi yang berlaku pada hari ini juga sudah juga dikenal pasti. Apa masalah yang sebenarnya berlaku? Adakah kita mengambil mudah kerana kita ada jelapang padi, ataupun di mana tersekatnya kita? Produktivitinya ke, bekalannya ke, ataupun pembelian paniknya itu dulu? Mungkin Prof dapat membuka diskusi ini terlebih dahulu. Assalamualaikum dan terima kasih kerana memanggil saya, tak jemu-jemu memanggil saya, dan saya akan menyatakan perkara yang sama. Okey, mungkin saya yang paling senior di sini. Saya tengok saya macam anak saya je, dan juga Datuk Akmal ni, dan juga Zul. Saya telah melalui 3 krisis utama semenjak 1971, 2008 dan sekarang 2023. Dan masalahnya sama, iaitu kenaikan harga. Cuma faktor yang menyebabkan kenaikan itu agak berbeza dari segi pembeli ubahnya lah ya. Lazimnya kalau krisis harga disebabkan oleh fundamental, iaitu ketidakimbangan penawaran dan permintaan, dan juga faktor teknikal ya. Jadi dalam 2008 ada 2 perkara, iaitu ketidakimbangan penawaran, masalah penawaran, dan masalah pasaran subprime market. Subprime di Amerika telah lembab, jadi banyak spekulator beralih kepada komoditi termasuk beras. Jadi ia telah menyebabkan harga beras naik, dan saya ingat lagi bulan April 2009 harga naik sampai 1009 USD per tan, yang paling tinggi yang pernah direkodkan lah ya, lebih tinggi daripada tahun 71. Jadi kalau kita nak lihat mengapa masalahnya berlaku, selain daripada fundamental, permintaan dan penawaran, ya, penawaran telah tercabar disebabkan oleh impact ataupun kesan pandemik, iaitu inflasi yang menyebabkan harga input naik, dan yang paling penting adalah cuaca. Jadi India, Pakistan, Bangladesh, kawasan-kawasan itu memang mengalami masalah cuaca, dan kita lihat pandemik telah menyebabkan inflasi yang sangat serius ya. Jadi India ni walaupun dia besar, dia juga mengalami masalah 700 penduduk miskin, dan dia perlu melindung industri dia supaya petani dan pengguna terlindung daripada inflasi. Dan ingat bulan Mei tahun depan dia akan ada undi. Jadi motif politik dan juga motif sosial lah untuk melindung rakyat dia. Jadi India ni dia mengawal 40% daripada perdagangan beras dunia, ya, beras putih dan juga beras basmati ya. Jadi bila India mengambil keputusan ini akan menyebabkan kekurangan volume atau kuantiti dalam perdagangan, dan menyebabkan Thailand panik ya, dan kita panik, Indonesia pun, Filipina inilah pengimport besar ya. Jadi ia menyebabkan bila kita panik ya, kita akan berlaku lonjakan harga. Tuan-tuan dan puan, kebanyakan pengeluar beras kecuali Amerika dan Australia lah adalah negara-negara membangun, dan masing-masing memiliki ramai penduduk miskin. Mahupun Thailand, mahupun Vietnam, mahupun Filipina, mahupun Indonesia. Ya, dan pasaran adalah tipis. Berarti lebihan ekspor hanya 10% saja
Dulu masa saya muda lebih kurang 7%, 6%. Jadi bila tipis, apabila berlaku pincangan dalam pasaran, ketidaktentuan, dia akan menjadi orang kata terdedah kepada kejutan. Itu yang berlaku ya. Berbanding dengan gandum, dia punya lebihan ekspor adalah 22% dan jagung 16%. Ya. Jadi gabungan semua faktor ini, fundamental dan juga teknikal merujuk pada India mengambil keputusan untuk melindung rakyat dia telah menyebabkan masalah kurangan. Tapi di Malaysia ini, masalah ni adalah kita panggil artificial deficit ataupun kurangan buatan. Sebab kita panik dan juga polisi kita. Cara kita memberi reaksi kepada krisis ni adalah seperti yang berlaku pada 2008, seperti yang berlaku dalam tahun 1971, iaitu si peniaga cuba mengambil, kita panggil untung arbitrage. Untung arbitrage berarti campur dengan beras murah dengan beras mahal. Sebelum ni beras murah adalah dulu tahun 2008, ingat 2008 ada ST15 dan kerajaan bagi subsidi RM650 setan. Bila dah dikeluarkan beras tu tak ada dalam pasaran. Nampak dah mula dah, bibit tu bukan baru, dah lama dah. Campur beras ST15 dengan SST 5% dengan SST 10%. Memang kerajaan tak boleh nak kawal. Bila masa kita nak pergi tengok kilang, nak ambil gambar, memang tak larat. Memang tak mampu. Jadi sekarang dua perkara, sama ada beras campur dengan beras yang bermutu tinggi, SST 5% ataupun beras tempatan campur dengan beras import. Jadi dalam masa diorang nak campur tu, kadang-kadang mereka cuba menunggu harga naik lagi ataupun berlakunya hoarding, hoarding atau menyimpan. Jadi bila dia menangguhkan penjualan beras itu, berlakulah sedikit apa dikatakan sebagai kurangan buah-buatan. Maknanya sementara menunggu beras itu dijual, sementara mereka tengah memungkus beras tempatan tu, adalah sedikit orang kata ketiadaan beras tempatan dalam pasaran. Jadi apa yang berlaku ialah tindakan kita ataupun reaksi kita pada krisis di mana si pengilang, si penjual mengambil keuntungan daripada perbezaan harga. Dan tuan-tuan dan puan-puan, mereka mampu mengambil keuntungan disebabkan oleh struktur pasaran yang tidak bersaing. Ada monopoli import, pemborong pun tak ramai, pengilang pun tak ramai, pengimport JV dengan pengilang. Jadi mereka boleh leka ataupun boleh orang kata ambil tindakan sebegitu kerana pasaran tidak bersaing. Prof ada menyebut dalam satu kenyataan bersama dengan IDS mengatakan bahawa selepas krisis harga beras tahun 2008 itu, kerajaan tidak atau Malaysia tidak mengambil langkah-langkah serius untuk memodernkan sektor padi untuk membina keboleh selidikan terhadap ketidakstabilan dan ketidakpastian pasaran. Ini ada hubung kaitnya antara produktiviti dan juga hasil penghasilan padi kita dan juga pasaran itu sendiri. Adakah kita tidak melakukan apa-apa dan tidak belajar daripada apa-apa sejak tahun 2008, dan kalau ikut daripada sejarah Prof tadi, 71 masalahnya sama, ini dah 2023 pun sama. Iya. Okey, terima kasih Zul kerana merumuskan sejarah industri beras padi dan beras kita yang bermula dalam tahun 71 apabila kita melindung industri tersebut dari titik input sampailah ke tahap import dan tidak berubah. Jadi apa yang berlaku apabila saya tak sedar tapi tiba-tiba saya sedar, kalau kita lihat daripada rantaian bekalan tu, daripada baja sampai ke import, semua dikuasai oleh sama ada syarikat monopoli ataupun pengilang-pengilang besar. Sebagai contoh baja dipusatkan di bawah satu agensi selama 50 tahun. Jadi dia yang mengagihkan baja dan dia memonopoli agihan baja selama 50 tahun. Jadi bila dia monopoli, maksudnya orang yang tak boleh masuk. Si swasta tak boleh masuk, saya pun tak boleh masuk, petani yang tak boleh masuk 50 tahun. Okey. Benih 12 orang saja. Saya dah minta banyak kali, buka peluang pada petani. Petani tu dah bertanam padi 3-4 generasi takkan tak tahu, dia lagi pandai. Petani di Vietnam, tuan-tuan dan puan, dia menghasilkan baja biji benih setiap bulan sampai macam itu. Jadi kalau pasaran benih itu bersaing, dia akan banyak benih yang dikeluarkan dan juga kualiti terjamin. Kemudian kilang. Masa saya muda macam saya dulu, masa tu 2,000 kilang, hampir 2,000 kilang Zul.
dan 70% kilang tersebut adalah milik petani via koperasi. Sekarang kurang apa 200, semua besar-besar. Sebesar rumah saya ni, kilang-kilang. Buat apa nak besar-besar? Bila besar, bukannya banyak variety pun, campur aduk dan kemudian banyak pula masalah kualiti beras ya. Lagi satu jentuai. Saya selalu sebut jentuai kita bukannya jentuai untuk beras, jentuai untuk gandum. 20 tahun diimport dari Holland. Mahal pula tu. Kadar tumpahan ataupun kadar post harvest losses di sawah 20%. Tolak 20% dekat sawah, bawa dekat kilang, tolak lagi minimum 20%. Jadi apa yang petani kita dapat? Ya, nampak tu kesan struktur kepada petani. Itu kilang. Dan belum pembodong lagi. Belum import lagi. Import monopoli. Jadi ada data menunjukkan bahawa si monopoli tadi JV dengan pengilang. Jadi keduanya memiliki share pasaran hampir 70% saudara Nuban. Itu kalau ikut akta di US ke, kita panggil Herfindahl-Hirsch Index, memang tinggi. Memang itu dianggap sebagai berpusat. Jadi petani di tengah-tengah, semua depan dia tu daripada baja sampai ke retail adalah dimiliki oleh sama ada monopoli ataupun agensi yang berpusat dari segi tugasnya dan pasaran kilang dan juga pasaran pajak, pasaran benih dan juga jentuan sangat berpusat. Jadi tak heranlah kita lihat bagaimana petani kita termangsa dalam situasi yang tiada persaingan dan mereka tidak ada daya runding. Cerita lama tapi dalam era baru. Cerita lama di era yang baru, dan saya rasa cukup lengkap gambaran yang diberikan oleh Prof daripada penghasilan sehinggalah sampai kepada pengguna. Tapi Dr. Akmal Saleh juga mencadangkan untuk mewujudkan semula, kerana kata kuncinya pada awal perbincangan inilah monopoli daripada setiap rantaian bekalan, dan Dr. Akmal mengatakan bahawa wujudkanlah semula Lembaga Padi dan Beras Negara LPN bagi membendung ketirisan dan sebagainya. Perdana Menteri juga ada mengatakan bahawa untuk mengurangkan monopoli dalam beras dan sebagainya. Tapi itu mungkin jalan yang lebih panjang. Tapi cerita dulu Dr. Akmal. Terjahan ke pemborong, apa ceritanya? Ya Zul, saya rasa Prof Fatimah dah menceritakan semua apakah permasalahan yang berlaku. Jadi saya setuju 200% dengan apa yang Prof nyatakan. Bahawa itulah masalah yang kita hadapi dari segi daripada dulu sampai sekarang. Tetapi kita tidak ada inisiatif untuk belajar dari masalah sebelum ni. Jadi hari ini bila kita berada di dalam industri ni, saya menjadi yang bertanggungjawab di dalam ni Melaka. Apa yang Prof kata tu memang sebiji itulah masalahnya. Akhirnya yang rugi adalah pesawah kita dan juga pengguna, rakyat kita. Yang untung adalah dia orang tengah-tengah ni. Jadi sebab tu bila saya tengok sebenarnya Zul, mungkin Prof Fatimah boleh betulkan jika saya ada salah Prof. Sebenarnya kita dah ada data daripada pesawat nak hantar kepada kilang, berapa dijual, berapa padi yang dapat, daripada kilang berapa yang dia ada, berapa padi yang dia proses menjadi kepada beras, daripada beras dia hantar kepada dia punya pemborong berapa dapat, kilang repack, jadi kilang repack hantar kepada peruncit akhirnya jual kepada pengguna. Hari ini saya nak beritahu tu, isu kita apa? Isu kita bila menteri bagi tahu bahawa beras cukup, kita cukup. Betul, SSL kita memang 62.6%. Ambil tolaklah beras hancur, kita tolak 12% lah. Kita still ada 50% lagi. Maksudnya, kalau 10 orang datang, 5 dapat beras tambatan, 5 dapat. Tapi hari ini yang jadi ni, bila menteri kata cukup, bila rakyat turun ke kedai, seorang pun tak dapat. Ini masalah dia. Bila kita tengok balik aturan, sebenarnya dia ada banyak kelompongan daripada penguatkuasaan kita. Prof Fatimah, saya agak terkejut Prof. Bila saya panggil kawal selia padi dan beras di negeri Melaka ni, ada 6 orang je Prof. Jadi bila 6 orang ni, how can you imagine 6 orang ini nak bergerak untuk negeri Melaka? Saya tanya juga, di seluruh Malaysia ni ada berapa orang? Untuk penguatkuasa, untuk kawal selia padi dan beras, seluruh Malaysia kurang daripada 200 orang. Kabinet MKK ada dalam lebih kurang 2,500. Makis ada dalam 2,500. Sebab itulah di peringkat awal lagi saya dah maklumkan 3 minggu yang sudah. Saya kata kawal selia beras dan padi ini, kawal selia padi dan beras ini kena kongsi
kita kepanggil bersama dengan Kabinet KK, bersama dengan PBT supaya penguatkuasaan itu berjalan. Sebab kalau tidak, akhirnya ianya loophole, Prof. Bila mana, bila kita dapatkan, okey, kerajaan nak dapatkan data berapa padi yang dijual satu kilang, kilang boleh tipu kita. Daripada dia beli 10,000 tan, dia bagi tahu dia declare kat kita 5,000 tan. Jadi akhirnya padi kita dibeli, diproses, tetapi disimpan dan disorot. Ini yang saya nampak, penguatkuasaan kita terlalu lemah disebabkan apa? Mereka ini tidak mampu untuk menjalankan kuasa mereka sebab dengan kekangan mereka. Sebab hari ini kita melihat seolah-olah kita tak belajar daripada sebelum ni. Sebab kalau kita tengok balik, Lembaga Padi dan Beras telah ditubuhkan pada tahun 1931. Tetapi Prof masa ni berada dalam keadaan yang ditahu. Kenapa? Isu yang pertama sebab ada penyeludupan beras. Yang kedua, isu monopoli import beras. Dan isu yang ketiga adalah isu penindasan petani-petani kita ni terhadap untung yang dieksploitasi daripada mereka ni. Jadi lepas tu kita tubuh Lembaga Padi dan Beras. Alhamdulillah Lembaga Padi dan Beras along the way doing very good, Alhamdulillah. Dan akhirnya Lembaga Padi dan Beras ni dimasukkan pada 1994 dan kita pecahkan. Kita pecahkan kuasa. Sebelum tu kita pusatkan kuasa mereka. Maksudnya penguatkuasaan adalah agensi yang sama dan juga orang yang menjual pun agensi yang sama. Jadi kita tahu dia data. Tapi now, apa yang kita dah ada hari ini adalah penguatkuasaan orang lain. Yang menjual ni orang lain. Seperti yang Prof cakap tadi, apabila siapa yang import, dia kautin dengan pengilang-pengilang. Contoh saya kata, ada kilang ni, dia ambil contoh, ni saya ada tahu. Saya ada dia punya data dia. Dia ambil beras tempatan kita. Bila dia ambil beras tempatan kita, dia proses beras tempatan kita. Disebabkan dia tak nak jual beras tempatan dengan RM26, maka dia declare beras tempatan tu adalah beras padi hancur. Beras padi hancur dia tak ada kawalan. So jadi beras padi hancur dia boleh jual dengan RM34 10 kilo. Jadi akhirnya rakyat dapat, walaupun beras kita ada, beras kita memang ada, tetapi dieksploitasi oleh orang tengah, oleh kartel-kartel ni menjadikan bahawa kita tak cukup beras ini. Sebab apa? Of course, dia nak untung. Dan hari ni juga Prof, saya nak, mungkin Prof dah tahu, mungkin Zul dan juga Cik Sadiq tahu. I think this is something that really worried us. Kita dapat makluman bahawa kilang-kilang ni sebelum ni dijual 1350 untuk 1 tan. Tetapi harga itu telah diturunkan kepada 1280. Maksudnya pesawah kita kalau jual beras kepada kilang, jadi kilang hanya ambil 1280 instead 1350. Sebab apa? Sebab kita nak menguntungkan kilang. Akhirnya pesawah kita ni dapat margin yang kecil. Jadi kat sini itu yang saya nak tanya, kita nak jaga siapa sebenarnya ni? Adakah kita nak jaga 32,000 pesawah kita ataupun kita nak menjaga keuntungan toki-toki ni? Sebab saya percaya mereka ni bukan tak ada untung. There's still a margin untung, tetapi kuranglah. Tapi dikala kita tengah dalam keadaan yang kita rasa krisis beras ni, maka janganlah kita memikirkan keuntungan satu pihak. Jadi sebab itulah saya mencadangkan apabila kita memusatkan balik semula kuasa ni, jadilah ada Lembaga Padi Beras Negara ni supaya pertama penguatkuasaan tu bila kita ada lembaga, ada satu jabatan, maka kita boleh tambah nilai dari segi kekuasaan dan kita boleh tengok kaji dan lebih terfokus. Yang kedua, kita nak tengokkan macam mana kita nak control everything ni. Bukan kita nak tutup kilang dan sebagainya, tidak. At least sekurang-kurangnya ada. Dan saya melihat Prof Fatimah, mungkin saya salah. My suggestion yang ada hari ini, contoh, Benas hanya ambil 10% saja daripada padi tempatan. Selebihnya adalah dimonopoli oleh company kilang-kilang yang pesawah boleh bagi direct kepada mereka. Jadi pesawah kilang-kilang ni dia ada tim dia. Maksudnya kalau dia nak sekat government, dia boleh cakap kita block, kita tak nak jual. Semua jadi. Akhirnya kita tak ada. Ini isu dia. Kita tak ada beras kita. Kerajaan tak dulu kita, I still remember, kita ada beras negara ke beras nasional. Kalau tak silap saya. Masa ketika tu. Jadi kalau kita tak ada, akhirnya kita terpaksa tunduk dengan kartel-kartel ini. Seperti balik pada Prof Fatimah, 1971 kita dah ada isu. Akhirnya kita tak belajar di sini. Sebenarnya yang kita perlu belajar, Zul. Dan saya, on behalf tadi bila kita pergi, saya kata, rentetan sama, tak ada untung. Tapi bila kita ugut untuk kita ambil semua, kita rampas balik semua beras tu, boleh pula akhirnya dia boleh produce 89 tan repack menjadi beras tempatan. Boleh buat.
Jadi inilah yang saya melihat bahawa pertama masalah yang kita ada, kita ni masalah yang berulang. Tetapi penguatkuasaan kita tak cukup. Kenapa? Sebab dari segi kekangan mereka mungkin hanya ada kurang orang dan sebagainya. Yang kedua adalah dari segi kita punya undang-undang akta ni terlalu ringan bagi mereka. Kartel merasakan bahawa tak apalah, I can pay berapa banyak pun denda I boleh bayar. Tetapi sebenarnya kena tengok balik bagaimana kita boleh kenakan hukuman yang berat kepada pengkhianat yang saya panggil pengkhianat ni. Sebab mereka lah mengkhianat. Kerajaan dah bagi subsidi banyak kepada pesawah kita. Dengan harapan bahawa rakyat kita dapat beras yang harga yang baik, yang murah. Tetapi akhirnya dimonopoli oleh pengkhianat-pengkhianat yang tengah ini, akhirnya rakyat kita tak dapat apa yang seperti dirapikan. Jadi inilah yang saya nampak bahawa kita kena memperbaiki dan juga sebab itu sewujudnya kalau ada sekali lagi lembaga padi dan beras negara, maka kita lebih terfokus, lebih bersasar untuk kita memantau. Sebab Zul, saya nak bagi tahu, isu gula, isu minyak, isu ayam, orang ada alternatif lain. Orang bercakap tak apalah gula kurang, sekolah kita boleh kurangkan makan gula, jaga kesihatan. Ayam bolehlah kita cari ayam ataupun ikan. Tetapi jangan main-main isu beras. Isu beras ni hampir semua orang makan beras ni. Jadi sudah tentulah ini adalah isu yang serius. Maka saya minta sebenarnya kerajaan untuk memandang dengan serius bahawa kita dah tahu dah masalah yang sama, kita kena tambah nilai apa yang kita boleh buat hari. Itu daripada saya. Dr. Akmal, bila Dr. Akmal buat video pergi terjah dan sebagainya, saya ingat satu video Dr. Akmal kata rakyat tengah susah sekarang. Kenapa you tidak boleh ada empati kepada rakyat dan mereka boleh turunkan harga sebenarnya? Apa cerita yang lebih spesifik pada ketika itu? Adakah kita mengatakan bahawa undang-undang tidak ketat dan mereka mampu bayar, tetapi apabila berhadapan dengan mereka, apa jawapan mereka dan bagaimana kita memahami keuntungan besar mana lagi diorang mahukan sebenarnya? Dia begini Zul, dia sebenarnya apabila undang-undang ada tetapi kita tak kuat kuasa. Jadi apabila mereka rasakan bahawa tak apa ni hanya sekadar cakap mungkin takkan berlaku. Jadi kena pula ada orang gila yang macam saya, kita buat kerja gila, kita pergi ke kilang. Saya punya kerja daripada pesawar sampailah kepada pengguna. Maksudnya pesawar, pengilang, pemborong, peruncit, pengguna. Saya detect daripada A sampai Z saya nak tahu. Sebab apa? Melangkah kecil lah, bolehlah saya buat. Bolehlah saya mampu buat, tapi kalau negeri-negeri yang besar mungkin tak mampu. Tapi bila kita buat, bila saya ugut mereka, bukanlah ugut. Maksudnya saya kata, kita ada undang-undang, kalau tak kita rampas, mereka boleh buat. Maksudnya apa di sini? Maksudnya, mereka ni, dia dah terlalu selesa dengan sistem yang sedia ada. Jadi bila dah terlalu selesa dengan sistem yang sedia ada, maka dia rasa tak apalah, paling koman buat aku kena dulu. Tapi dia datang pula seorang, kita buat, bila kita tak nak, kita nak rampas dia punya, dan dia takut. Boleh buat. Jadi sebenarnya inilah yang penting. Penguatkuasaan tu penting. Sebab kita dah ada undang-undang. Daripada dulu sampai sekarang ada undang-undang. Isu kita adalah sebenarnya kita tak kuat kuasakan undang-undang seperti apa yang termaktub dalam buku undang-undang. Sadiq, komen Sadiq pula, kalau kita melihat isu ini dah hampir sebulan setengah, 2 bulan kita berdepan dan juga berbicara mengenai ini. Banyak perspektif yang kita dah ambil. Tapi dalam masa yang sama, bagi mereka yang tahu ekosistem itu, sudah pasti daripada hal memanipulasi dan memonopoli itu sudah sentiasa ada bagi mereka yang ni. Tapi kita yang terkesan akhirnya. Jadi, kalau nak selesaikan monopoli itu bukan satu kerja mudah. Contohnya, kalau beras ada tempoh sehingga 2031. Tapi, solusi perlu dilakukan sekarang. Harga beras yang naik ini mungkin akan naik lagi dalam konteks global. Mungkin pandangan Sadiq bagaimana? Sebagai pengubal dasar, saya rasa kita tidak serius sebagai sebuah negara untuk mencapai tahap sedar diri SSL, dan pada masa yang sama, hari ini beras, esok akan jadi minyak paket, esok lagi ayam, esok lagi gula. Tetapi bil import makanan kita daripada awal tahun 2000 sekitar 10 bilion ringgit. Kini dah mencecah 70 bilion ringgit, peningkatan 7 kali ganda. Bukan itu saja, dalam bab beras secara khusus dan spesifik, sejak 7 ke 8 tahun yang lepas, kita import makin lama makin banyak. Bukan itu saja, kadar penghasilan beras tempatan menurun setiap tahun 1%. Dan bagi 5 tahun yang lepas, kita telah hilang lebih 50,000 hektar kawasan padi. So, kalau kita lihat daripada sudut itu, kita tak boleh hanya lihat daripada sudut tahun ini saja. Sejak tahun-tahun yang lepas, walaupun pengubal dasar kata di bibir bahawa kita ingin capai tahap sedar diri,
bahawa isu keterjaminan makanan ini adalah isu utama. It is part of our national security. Kalau negara-negara luar, contoh di Singapura, mereka sanggup membelanjakan berbilion ringgit walaupun lebih mahal untuk memastikan bahawa negara mereka ada tahap sedar diri ataupun keterjaminan makanan tersebut. Tetapi bagi negara seluas sebaik Malaysia dengan tanah-tanah yang sangat baik, kita masih bermasalah dan masalah ini akan terus berterusan selagi tidak ada tindakan yang drastik untuk kita selesaikan. Sebab itu saya nak berikan beberapa cadangan. Pertama sekali, data-data jelas menunjukkan sejak tahun-tahun yang lepas isu keterjaminan makanan ini makin lama makin teruk. Walhal kita telah letakkan sasaran 80% tahap sedar diri bagi tahun-tahun yang akan datang, tapi pada hari ini kita jauh terkebelakang daripada sasaran tersebut. Pertama, saya ingin beri cadangan jangka masa pendek lah. Kita semua tahu isu kenaikan harga beras ini largely kerana isu perubahan iklim dan apabila ada sekatan ekspor yang dikenakan oleh negara India yang merupakan pengeluar beras atau di antara yang terbesar di dunia. Tetapi saya ada cadangkan jangka masa pendek di Parlimen, solusi jangka masa pendek. Negara seperti Singapura yang jauh lebih kecil daripada kita boleh berunding dengan kerajaan India untuk kurangkan atau untuk mansuhkan sekatan ekspor supaya India sebagai rakan baik kepada Singapura tidak akan kenakan sekatan ekspor tersebut. Dengan itu, masalah tersebut tidaklah berlaku di Singapura. Saya telah cadangkan, walhal di Malaysia, kita ada hubungan lebih baik dengan India. Apabila kita ekspor, contohnya kelapa sawit, hubungan diplomatik yang berdekat-dekat panjang, ya, daripada sudut pelancongan dan banyak lagi yang lain. Dan Perdana Menteri kita pun, saya dimaklumkan, agak rapat dengan Presiden Modi. Tetapi kita tidak memanfaatkan hubungan diplomatik ini supaya sekatan ekspor itu dapat dinaikkan atau sekurang-kurangnya dapat dikurangkan. Saya ingat jawapan di Parlimen, oh tak apa, kita akan pergi. Tapi baru minggu ini dimaklumkan, okey, akan ada rundingan. Apa ni? Ini dah berbulan-bulan. Ini kita dah masuk bulan kedua. Baru nak bergerak. Dan sepatutnya lantikan Menteri KPDN tu perlu dibuat. Kalau tak, kesian Dr. Akmal, dia yang kena turun. Dan saya juga lah. Saya sikit je, saya pergi dekat peruncit je. Doktor boleh pergi kilang lah, saya tak ada kuasa. Tapi menteri lah kena buat. Tapi bila menteri belum dilantik lagi, saya pun tak tahulah berapa lama lagi kita nak tangguhkan isu ni. So jangka masa pendek, cepat-cepat berjumpa, bukan setakat dengan High Commissioner, kena jumpa dengan menteri. Dan kalau Perdana Menteri atau menteri, saya harap akan dilantik dalam tempoh dekat, boleh runding. Kalau Singapura, negara kecil, boleh lakukan jauh lebih cepat. Bukan saja Singapura, ada beberapa presiden negara lain juga yang berjaya dia naikkan sekatan ekspor ini kerana hubungan yang rapat. Malaysia wajib lakukan perkara sama. Itu yang pertama. Yang kedua, negara perlu gazetkan secepat mungkin 200,000 hektar khas untuk tanaman padi dan selepas itu perlu ada insentif khas bagi pengeluar padi tempatan. Kerana realitinya kalau kita lihat di Malaysia, kita letakkan kita memang letakkan kos jualannya sangat rendah lah. Sebab itu kalau penjual, mereka hanya dapat 5% saja. Maksudnya daripada sudut keuntungan tu kecil. Ini in terms of matching geran juga. Daripada sudut peralatan yang lain supaya kita dapat kurangkan kos tanaman tersebut dan pada masa yang sama dapat maksimis keuntungan pengeluar-pengeluar ataupun petani-petani di Malaysia. Ini saya rasa perkara kedua yang perlu dilakukan secepat mungkin dan kita match sekali dengan gazet 200,000 hektar. Kerana bagi 5 tahun yang lepas kita hilang 50,000 hektar. Dan saya tak tahu kalau perkara ini akan berterusan. Yang saya risau, kini kita terlalu bergantung kepada negeri-negeri di belah utara, khususnya Kedah. More than almost 50%. Dan selepas itu ada dalam 32% di Sabah dan Sarawak. Sepatutnya we need to diversify. Bayangkan jikalau beberapa negeri kerana kesan perubahan iklim kita teruk atau banjir besar, akhirnya hancur isu keterjaminan makanan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah soal produktiviti pengeluaran padi kita. Kalau kita lihat banyak pengeluar padi kita bagi per hektar dia dalam 3 ke 4 kilogram, ada 6 kilogram, walhal kalau kita nak ikut negara-negara lain kadang-kadang ada sampai ke 15 kilogram per hektar contohnya. Minta maaf, 15 metrik tan per hektar. Di Malaysia kalau kita lihat di beberapa tempat yang agak unik, contohnya di Skincan dia dalam 13 tan metrik tan per hektar. Tapi bagi banyak pengeluar-pengeluar kecil, mungkin kerana mereka tidak ada baja yang berkualiti atau peralatan yang berkualiti, akhirnya hanya 5
metric ton per hektar. Sebab itu dalam bab ini saya harap akan ada penekanan yang khusus daripada sudut productivity kerana keuntungan mereka adalah kecil. Jikalau tidak dapat bantuan khusus untuk kurangkan kos tanaman dan pada masa yang sama productivity rendah, akhirnya tidak ada sesiapa yang ingin tanam padi. So kita boleh gazetkanlah 1 juta hektar tanah, tetapi jikalau tidak dimanfaatkan sepenuhnya, masalah ini akan berterusan. Sebab itu it must be a whole of a nation approach. Tapi saya berharap itu daripada sudut pengubah dasar lah. Tapi apa yang Dr. Akmal kata sangat tepat dan betul kerana walaupun kita buat benda baik di peringkat parlimen, ya, daripada sudut gazet, bantuan, tetapi jikalau pelaksanaan itu di peringkat akar umbi itu tidak dilakukan dengan baik, masalah ini akan berterusan. Saya ada satu cadangan tambahan untuk bantu menyelesaikan isu pelaksanaan yang sangat bermasalah. Saya rasa Dr. Akmal pun banyak kena turun ke Padang, buat terjah yang saya rasa sangat baik, tetapi jangka masa panjang saya berharap kerajaan boleh kongsikan secara telus data secara menyeluruh berkenaan berapa kilogram beras yang dikongsikan bagi setiap satu kedai runcit, kilang, so the supply chain supaya rakyat sendiri boleh pantau. Contohnya, saya dimaklumkan di Muar telah disalurkan 32 metric ton, 32,000 kilograms. Dia daripada surut beras tempatan. Tetapi apabila saya turun ke lapangan, bila saya berjumpa dengan orang kampung yang ingin beli dan juga penjual-penjual, mereka kata dah lebih sebulan tidak dapat. So persoalannya siapa yang berkata benar dan siapa yang tipu? Adakah peruncit, adakah golongan pengilang atau adakah kerajaan, farma, di mana silapnya? Jikalau ada perkongsian kepada umum, mereka sendiri boleh lakukan terjah ini. Tidak perlu tunggu saya, tidak perlu tunggu Dr. Akmal, tidak perlu tunggu menteri-menteri itu. Kerana jikalau tidak ada perkongsian ini secara adil, secara telus, akhirnya mereka kata, oh kita telah tunggu berbulan-bulan, kita dapat. Tapi apa yang dilaporkan, oh kita telah berikan 32 metrik ton. So jelas ada masalah daripada sudut pelaksanaan yang perlu ditambah baik. Dan saya rasa cadangan kedua saya, Dr. Akmal telah tekankan dengan begitu baik. Saya bila jumpa golongan penguat kuasa ini, ini ada 6 saja. 6 orang. Ini Dr. Akmal dekat Melaka, ni dekat Johor, bayangkan. Dia tak silap jaga utara Johor ni. Utara Johor ni besar. Ya? Saya tak tahu berapa kali ganda saiz Melaka ni. 6 orang. Mana tak pecah kepala dia orang tu, asyik kena marah je kan. Satu persatu YB call marah. So saya rasa perkara ni kita kena dengar cadangan Dr. Akmal lah. Cuma saya memang puji Ustaz Dr. Akmal. Saya berharap dapat semua yang berkhidmat lain dapat ikut. Saya berharap daripada soal daripada dasar negara, isu keterjaminan makanan, productivity, beras dan juga soal pelaksanaan ini semua dapat kita tambah baik bersama, insya-Allah. Prof, kalau saya perhatikan apa yang dikatakan oleh Dr. Akmal, yang diutarakan oleh YB Syed Saddiq, kita ada 2 perkara tadi kita cerita. Satu, monopoli pengagihan dan sebagainya. Tapi akhirnya ada productivity juga yang perlu dimasukkan dekat situ. Bagaimana kita melihat pemodenan itu adakah berlaku? Adapun terlampau perlahan ataupun kita setiap hari masih lagi bercerita dalam rantaian yang sama pemberian subsidi. Kerana di Kedah baru-baru ini untuk pilihan raya negeri, ramai petani kata tali air yang mereka gunakan tu daripada zaman dulu lagi. Tak kira lah tukar kerajaan celah mana sekalipun, tapi tetap tali air yang sama. Saya pergi rumah kawan saya di bahagian raya pun cerita perkara yang sama. Kalau di Skincan contohnya kita melihat kepada produktiviti itu memerlukan pemodenan dan juga perlukan struktur yang lebih menyeluruh. Sejauh mana kita serius mengenai perkara ini? Kerana Singapura selain daripada mereka berdiplomasi bersama dengan India, saya nampak ada juga makmal-makmal di Singapura menghasilkan padi mereka dengan teknologi terkini dan sebagainya. Itu cara mereka kerana mereka tahu mereka tak ada. Kita ni dekat mana, Prof? Ataupun sebenarnya macam mana kita nak mudahkan? Macam Prof katakan tadi, petani sendiri ada inovasi diorang sendiri pun sebenarnya. Okey, susah mana nak mula ya. Okey, saya setuju database tu ada 2 isu. Saya digress sikit. Database tu sepatutnya dimiliki oleh kerajaan. Tapi kini
ia dipegang oleh BENAS. Ya. BENAS sebagai syarikat dia memiliki priority ataupun kepentingan yang berbeza. Tapi kerajaan besar tugas dia. Dia kena pantau permintaan dan penawaran, kena pantau perubahan harga dan sebagainya. Jadi dan dengan data itu seperti yang disebut oleh Sadiq tadi, dia boleh pantau berapa banyak penawaran, berapa banyak import, berapa banyak beras tempatan dan sebagainya. Dan juga saya juga ada bercadangkan kepada kementerian supaya bina satu apps di mana semua data peniaga, pengilang semua ada, kuantiti dan kualiti, dan petani atau pengguna boleh buat komplain ya, menggunakan database ini. Dan bila ini dapat dilaksanakan, kita boleh kurangkan pelbagai etika lah. Tapi ia melibatkan database lah. Okey, saya rasa Syed dan Dr. Akmal memberi cadangan jangka masa pendek dan saya bangga dengan komitmen yang ditunjukkan oleh anda berdua lah. Tapi sebenarnya selagi struktur tidak diubah, ya, kita akan mendapat kesan yang sama. Ya. Sebab krisis 71, krisis 28, krisis 2023 saya lihat sama saja dan kita hanya firefighting. Yang penting adalah perubahan struktur. Ya. Dan walaupun BENAS akan sponsasi sampai 2030, tapi kita boleh buat yang pelan-pelan dahulu. Contohnya buka pasaran benih, jangan 12 orang saja. Ya. Dan baja juga buka pasaran baja, jangan nafas saja. Beri kepada koperasi yang berminat, beri pada individu, beri pada siswaza supaya ianya dinamik ya. Masalah sebenar petani mengikut kajian saya lah ya. Bila air masuk, benih lambat. Benih lambat, baja datang, kualiti tak betul. Baja selama 50 tahun, baca dalam formula yang sama untuk profil tanah yang berbeza. Jadi baru saja mereka nak membuat profil tanah untuk mencari baja sesuai ke tanah. Jadi selama 50 tahun bayangkan ya, baja terbuang begitu saja. Itu adalah pesan daripada pemusatan ya, dan tidak dibuka ya. Itu benih, itu baja dan juga mesin. Saya sering menyerahkan mesin kecil adalah sesuai untuk petani padi kecil ya. Tak payah mesin besar-besar sebesar banglo rumah kita ya. Sebab kalau pergi Alibaba, kalau pergi Amazon.com, banyak mesin kecil dan kita jadikan dia smart ataupun kita automate dia, pakai phone saja mesin jalan. Saya rasa kita punya staff boleh buat ya. Jadi mesin jentuai, mesin bajak semua boleh buat smart ya. Dan saya sering juga menyarankan supaya kilang beras kecil-kecil sahaja. Tak perlu besar-besar. Di Vietnam semua kecil-kecil. Kalau di Jepun lagi besar peti ais dia boleh kilang beras. Di Thailand pun ada mesin, ada kecil, ada sederhana. Bila kecil, petani boleh mengilang beras dan juga menjual dan mendapat pendapatan ya. Ingat tuan-tuan, selagi petani tak sara diri, negara tidak akan capai sara diri. Saya baca daripada pernyataan daripada USDA baru punya ni 2023, dia kata selagi petani tak dapat decent income ya, industri pertanian akan maju, tidak akan maju dan petani akan lari. Kan? Kita telah melihat bagaimana kopi hilang, kelapa hilang sebab tak cukup pendapatan, tak cukup untung. Jadi pentingnya kita memastikan petani mendapat keuntungan. Biarkan dia menjual benih, biarkan dia menjual beras, biarkan dia buat kepelbagaian di sawah supaya pendapatan dia banyak. Dan kita sokong dia nak buat 5 kali ke, kita sokong dia nak pakai IoT. Dan saya bangga ada satu institusi baru ni membina IoT untuk petani. Oh my god, saya tunggu lama dah IoT. Bila dah IoT, bila dah ada data consumer, pengguna, petani, pengilang, pemborong, import besok, kita boleh masuk blockchain. Bila blockchain semua akan terus, semua akan cekap dan governance akan kurang. Jadi kita harus menghala ke arah itu. Jadi perubahan struktur tuan-tuan, kita buka sikit-sikit. Lagi satu, subsidi kita tukar daripada input kepada output. Maknanya jalan tukang sama supaya kita memperkasakan petani. Selama ini sebenarnya Dr. Akmal dan Syed, petani tidak membuat keputusan langsung. Semua disumbatkan oleh polisi. Malah polisi lah yang mewujudkan struktur industri padi dan beras seperti ini. Jadi kita harus buka sikit-sikit. Jadi bila kita perkasakan petani, dia akan seronok membuat perusahaan sendiri, dia akan beli baja sendiri, dia seronok nak jual baja secara online, seronok nak jual benih secara online.
Petani bukan macam dulu. Petani dah ada akses, dia tahu, dia kata contohnya pokok padi di Indonesia dia punya biji lebih banyak 400 bandingkan dengan kita punya. Dia sudah tahu. Ya. Jadi kita perkasakan minda dia, perkasakan knowledge dia melalui teknologi. Dan buka juga sedikit, kita bukan nak suruh bernas lari, kita tambahkan lagi pembeli, pengimport. Jadi tapi kita meriahkan pengimportan beras. Jadi bernas mungkin pergi ke India ke, pergi ke Thailand ke, yang lain boleh pergi ke, saya dengar Brazil pun ada, Uganda pun ada, Australia pun ada. Jadi pelbagaikan sumber beras kita. Dan saya sangat setuju tentang G2G tadi. Kita patut buat the sensiang. Kita yang pertama pergi India sebab kita ada orang India boleh cakap Tamil. Kita ada orang Cina cakap Cina. Kita sepatutnya yang pertama pergi tapi dah lambat kan. Jadi begitulah. Jadi yang penting adalah kita cuba secara perlahan kita buka industri yang terkongkong sekian lama iaitu hampir 50 tahun perlahan-lahan, tetapi kita lebih liberalisasikan secara terpimpin. Kata kunci sini adalah terpimpin supaya keuntunganlah sama rata, ada persaingan ya, dan tidak ada, kalau di Indonesia dipanggil oligark kan, oligarki yang kuat sampai boleh mempengaruhi ahli politik. Kita tidak mahu itu. Kita mahu industri yang bersaing ya, yang dinamik, sama rata, dan sentiasa ada inovasi baru dari masa ke masa. Saya lega bila Prof katakan begitu, tetapi dalam masa yang sama juga polisi dan juga struktur yang nak diubah ini memerlukan keberanian, dan inilah orang-orangnya Prof. Dr. Akmal, Syed Saddiq, orang-orang politik mampu tak nak ambil polisi yang benar-benar sustainable untuk jangka masa yang akan datang. Kerana hal pertanian adalah hal yang berkaitan dengan untung nasib undi dia untuk hari pilihan raya. Kerana itulah adanya subsidi, kerana itulah berapa banyak undi saya dapat daripada golongan pesawah dan sebagainya, berapa banyak mungkin juga dana mungkin daripada golongan-golongan tertentu. Bagaimana kita dapat cakap apa idea-idea yang menarik daripada ketiga-tiga ahli panel ini dengan keberanian oleh pembuat dasar, keberanian ahli-ahli politik. Kalau isunya beras, kalau isunya berkaitan dengan produktiviti dan sebagainya, diskusilah seperti mana yang Prof dan juga kita diskusikan pada malam ini, dan tidak bertimbang tara ataupun tidak teragak-agak untuk memperkenalkan sesuatu perkara yang mungkin tidak populis. Tapi itulah ubat yang perlu diambil. Subsidi mungkin bukan saja bentuk kenyang untuk petani dapat, tetapi sesuatu yang bertujukan ataupun berpandukan kepada produktiviti. Dr. Akmal, berani tak orang politik? Semuanya Zul, kalau ini bukan soal, bagi saya ini bukan soal politik. Ini soal tentang bagaimana kita nak membantu rakyat. For me, politik is over. Nak pilihan raya nanti mungkin Melaka lagi 3 tahun. Ni lagi 4 tahun. But for me, kalau nak fikirkan soal politik, saya tak pergi terjah. Saya akan rasa bahawa okey, menteri yang ada, sebab we are part of the government. So mestilah saya nak menjaga rakan saya dalam parti ataupun dalam kerajaan. Tetapi ini bukan soal politik. Ini soal we must address the real issue. Apakah kelompongan, apakah kelemahan yang kita ada? Jadi memang adalah 2-3 orang politik yang datang kepada janganlah cakap macam ni, nanti dia akan backfire pada orang ni, backfire. Saya kata, we are not here to blame anyone. We are here to fix the problem. Itu kita punya isu. Sebab tu kami dijadikan wakil rakyat. Saya dan Syed Saddiq diangkat menjadi wakil rakyat adalah untuk membantu rakyat. Bagaimana nak bantu rakyat? Address the real issue, address the problem. Sebab saya ni tak tahulah, mungkin orang lain tak sama. Tapi saya ni doktor. Bila doktor ni, bila ada penyakit, so kita kena tahu apa punca dia. Kalau batuk, dia tak boleh treat dia batuk. Kita kena treat apa? Mungkin masalah paru-paru dan sebagainya. Jadi dah dibiasa gitu. Jadi sekarang ni ini soal bagaimana kita nak bantu lebih ramai rakyat yang masih lagi merasakan bahawa mereka ini tidak terbela. Dan itu macam saya setuju dengan Prof Fatimah beritahu. Kita kena pelbagaikan macam-macam. That's a long term punya solution. But if you know, Syed Saddiq dengan Prof, sebenarnya kajian dah banyak buat. Parti dah banyak buat kajian. We can see dekat kita punya universiti semua banyak dah kajian. Tapi hasil kajian tu hanya sekadar kajian. Maksudnya hasil kajian tu tak sampai kepada pesawat kita. Dr. Akmal, saya pintas kat situ kejap. Apa masalahnya Prof Fatimah kajian tu tak sampai kepada petani? Tapi kajian saya sampai kepada petani. Tapi kajian kadang-kadang kajian saintifik ni dia terlalu mengkhusus dan terlalu mendalam kan, dan dia
diterbitkan dalam jurnal yang prestige lah ya, dan tidak sampai kepada petani. Tapi saya dalam bidang saya banyak melaksanakan kajian dan saya banyak minta kepada kementerian. Contoh Prof, saya ambil sikit contoh lah. Ni adalah antara this is the real issue yang berlaku di bawah ni. Kita ada benih padi yang bagus. Kita ada DS 221, kita ada 297 lah, bla bla lah, macam-macam lah. Tetapi akhirnya pesawah kita, saya tanya, kita tak dapat ke MR 297 jenis ni? Kan dia kata bagus, good resistant, kurang air pun tak apa. Oh doktor, akhirnya saya pergi ke kilang, kita dapat benih padi yang sama sebelum ni. How can you expect kita nak dapatkan peningkatan lebih 2-3 kali ganda tetapi menggunakan benih yang sama, cara yang sama? So this is dia punya kita tengok, this is the main issue, the main problem. That is the reason why saya kata di Melaka pun tak itu kita Prof. Ya, Dr. Kebal. Sebabnya hanya ada 12 orang saja yang membekal. Pasaran itu tidak Dan rata benih yang tak kualiti minimum 20%. Betul. Itu pun kadang padi kosong lah, padi hampa lah. Jadi tapi kalau ini kita buka pasaran tu, kita biarkan petani yang berpengalaman, dia mampu mengeluarkan benih dan kadang-kadang dia boleh bagi kawan-kawan dia, kampung dia, nampak tu. Jadi kita kurangkan masalah bekalan. Ni nak tunggu kilang daripada Kedah, kilang daripada Selangor, memang lambat. Betul. Sebab tu Prof, di Melaka, saya mungkin I can share to you. Di Melaka, saya minta semua agensi, Mardi, Pharma, Pertanian, semualah, GPS pun terlibat. Sebab Melaka ni tak ada tempat nak hasil padi. Benih padi sebenarnya. So, we started the initial ni. Saya kata hari ni, saya nak minta, kita dah tengok ada lebih kurang dalam 32 hektar di dalam Melaka. Sebab saya kata, it's time untuk kita empower kita punya pesawah. Dia tahu bagaimana buat. Tetapi guided by the agency. Yes. So yang saya buat, saya mungkin tak disukai oleh Kartel lah. Tapi saya setuju Prof Fatimah punya ni. We need to empower pesawah. They know banyak perkara, but dia ni akan di-guide oleh agensi. Agensi buat macam ni dan kita bantu dia dari segi pengelayanan untuk memudahkan cara. This yang I buat di Melaka. InsyaAllah, we will start it by end of this year, insyaAllah. Prof, hopefully benda ni boleh berjalan dengan baik dan slightly changing in kita punya masalah whole padi ni insyaAllah. ICT will help to detect bad quality, good quality. So that's why we need all these apps to help the farmers. Okey, Sadiq, saya jual soalan yang sama. Adakah orang politik seperti Sadiq datang dengan solusi dan juga sesuatu perkara yang mungkin tidak populis, cerita mengenai pasaran terbuka dan sebagainya, bagaimana itu dapat dilakukan kalau Sadiq sendiri? Sebab tu tadi saya fokus lebih kepada solusi dalam pembukaan saya. Saya rasa tadi saya sampaikan 5. Daripada soal penyediaan tanah, daripada soal kenaikan produktiviti, isu solusi jangka masa pendek. Tetapi saya rasa solusi structural adalah apa yang Prof kongsikan sebentar tadi. Kerana kalau daripada sudut dasar monopoli dan oligopoli itu masih diteruskan dan ada kekurangan pertandingan dan siapa yang doktor tekankan, kartel-kartel yang wujud bukan saja di peringkat atas tetapi apabila dilaksanakan di peringkat tengah dan ke bawah, masalah ini akan berterusan sampai ke bila-bila. Saya di parlimen bolehlah berhujah berkali-kali dengan makanan, tetapi seperti data telah jelas membuktikan dari tahun ke tahun makin lama makin teruk, bukan makin baik. Sebab itu 5-10 tahun yang akan datang, ahli politik akan berhujah benda yang sama. Atas kertas baik, pelaksanaan sangat bermasalah. Sebab tu saya rasa, yalah, saya ingat ini kritik. Of course, definitely. Ini kritikan pedas sedikit lah. Orang-orang terdahulu saya tak nak namakan, orang boleh lihat sendiri. Yang dulu kata saya akan pecahkan segala jenis monopoli, oligopoli. Tapi kini kekal juga. Name it lah. Daripada beras, daripada IPP, daripada gula, daripada jenis oligopoli dan monopoli ni sama saja. Masih dikekalkan, konsesi terus dipanjangkan dan saya rasa akhirnya jikalau kita sebagai
ahli politik dan parti politik tidak ada keberanian dan iltizam untuk melaksanakan akta pendanaan politik, masalah ini akan berterusan. Sebab itu saya berharap akan ada perubahan struktural di sana supaya apa yang Dr. Akmal dan Prof kongsikan sebentar tadi dapat dilaksanakan. Bukannya kita nak hancurkan terus syarikat-syarikat ini, tidak. Tapi pembukaan melalui pertandingan yang sihat supaya akhirnya petani-petani kita akan terjaga, kebajikan pengguna akan terbela dan akhirnya nama baik negara kita akan terus dapat dimajukan. We need to have that political will. Negara kita mungkin tidak sebesar kalau dibandingkan seperti Vietnam, Thailand maupun Indonesia, tetapi kita tanahnya cukup subur, produktivitinya masih ada, ekosistem juga ada. Saya mungkin ada 5 minit saja untuk memberikan rumusan kepada seluruh diskusi ini. Saya mulakan dengan Profesor Datin Paduka Fatimah Arsyad dahulu. Akhirnya segalanya sudah dibincangkan. Buat saja kerja. Bagaimana, di mana lagi kita nak lihat kepada solusi dan juga keberkesanan itu untuk kita sukat nantinya? Saya ingin mengulang kembali, jikalau kita teruskan polisi yang sama dan mengharapkan impak yang berbeza, mengikut ahli falsafah itu adalah satu kedangkalan. Jadi kita perlu mengambil perubahan struktur yang besar, yang radikal untuk mengubah dan juga membawa prestasi yang baru kepada industri ini. Itu yang diulangi, itu yang harus dilakukan. Dr. Akmal, bagaimana dan juga tekadnya? Kalau struktur tu mungkin ambil masa 2-3 tahun dan gubah akta dan sebagainya, tapi setiap mereka yang berkuasa dan juga memiliki jawatan boleh lakukan sesuatu, terjah ke apa ke untuk memastikan ada masalah dan juga solusi kepada rakyat dapat ditawarkan. Saya ingin pertama nak beritahu bahawa apa yang telah diumumkan oleh Menteri semalam, ada bagi 4 inisiatif tu saya sokong, Alhamdulillah. Antaranya adalah untuk menambahkan penguatkuasaan. Dia setuju bahawa KMDKK makis bersama untuk buat terjahan dan sebagainya. Setuju. Tetapi kali ini kita kena empower rakyat kita. Bahawa hari ini kalau menteri kata, kalau menteri kata by end of this month kita akan ada beras itu. Jadi rakyat kena bersuara. Rakyat kena suara, kena pergi tengok, kalau tak ada kena buat. Hari ini kena bagi tahu pada kerajaan apakah yang mereka perlu buat. Sebab kita tak boleh rakyat kerajaan tahu semuanya dah berakhir. Jadi yang paling penting sekali adalah kita dah ada polisi, tetapi kita kena tengok pelaksanaan itu sama ada dilaksanakan dengan betul atau tidak. Kalau kita laksanakan dengan betul, saya percaya perkara ini boleh kita hadapi. Dan tolong belajar daripada pengalaman terdahulu. Kita dah mengalami perkara ni berulang kembali dan kembali seperti Prof kata. As a government, as a orang politik, tak kira whichever party they are, then tolonglah kali ni belajar dan buatlah perubahan. Dan saya beritahu, saya percaya ramai di kalangan wakil rakyat yang muda. Kami ni ada satu semangat yang saya rasa kental. Jadi we are here to help the people, and of course apa pun yang berlaku selagi mana ia menguntungkan rakyat, maka bagi saya kita tidak perlu takut dengan apa sekalipun. Wak Iman nak lawan kartel ke lawan apa ke, kita lawan. Sadiq, 2 minit rumusannya. Maaf, saya berikan 4 cadangan jangka masa pendek yang saya berharap kerajaan dapat laksanakan dalam tempoh masa 1 bulan ini. Pertama sekali, cepat-cepatlah lantik Menteri KPDN yang baru. Dah lebih 2 bulan ni orang tunggu. Inilah menteri yang bertanggungjawab untuk meninjau isu kenaikan kos hari hidup. Takkanlah nak harapkan pemimpin muda seperti Dr. Akmal saja nak terjah kilang ke kilang. Kalau dia boleh terjah satu Malaysia, saya yakin dia akan terjah satu Malaysia. Tetapi ini isu triple threat. Isu kenaikan kos hari hidup ni bila saya turun bukan saja isu beras tempatan yang tiada, minyak paket tiada, gula tiada, dan akhirnya ketiga-tiga isu ini membebankan rakyat dengan sangat dahsyat sekali. Itu pertama. Kedua, saya berharap Timbalan Menteri jangan umum syok sendiri lagi, iaitu pembekalan beras tempatan telah pun mencukupi. Kerana apabila umum syok sendiri ini berlaku, yang kena maki YB di kawasan lah. Kerana akhirnya orang tanya, ni menteri sudah umumkan ada tetapi di bawah tak ada. Sebab itu cukup umum syok sendiri ini berhentikan dan jujur dengan rakyat. Kalau 2 bulan, 3 bulan baru pulih, cakap. Jangan kata, minggu ni sudah pulih kerana yang kena maki kita. Ketiga, data transparency. Perlu ada ketelusan data daripada atas ke bawah. So kalau MUA dapat 32 metrik tan beras tempatan, kongsikan.
dan berapa bila ia diagihkan supaya rakyat sendiri, bukan saja saya, boleh nilai dan boleh lihat jikalau pengagihan itu betul-betul berlaku daripada peringkat penghilang, pemborong, peruncit sampai ke pengguna. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir sekali yang saya telah tekankan, perkara ini sepatutnya dah berlaku dan dibuat sejak bulan Ogos seperti negara jiran kita Singapura yang jauh terkehadapan. Bila tahu ada sekatan ekspor, cepat-cepatlah berunding, gunakan tenaga diplomasi supaya akhirnya sekatan ekspor ini dapat dinaikkan semula. Ya, Singapura pernah lakukan dengan kita apabila kita kenakan sekatan ekspor jual ayam. Cepat-cepat Menteri Singapura, Perdana Menteri mereka menghubungi kita supaya pulihkan isu ini. Kita sepatutnya dah buat jauh lebih awal. Mungkin kerana kita tidak ada menteri, masih kosong lagi jawatan tersebut. Tapi sepatutnya ada iltizam politik yang jelas. Dalam bab ini saya rasa kita sudah lewat, but we should not make the same mistake in the future. Ini 4 cadangan saya. Terima kasih. Struktur isu monopoli perlu diselesaikan, produktiviti boleh ditingkatkan lagi. Terima kasih kepada 3 panelis saya. Harapnya memberikan satu jawapan, gambaran, idea dan juga rakyat juga dalam masa yang sama dapat dididik dan juga dapat memahami situasi ini secara menyeluruh dan juga isu ini dapat diselesaikan dalam jangka masa terdekat. Terima kasih ketika-ketika panel kami. Seronok berbual malam ini. Teruskan bersama kami dalam Dialog 3 Penjuru. Ada cadangan, ada pandangan, teruskan bersama kami di platform media sosial kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.